Ya, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, dan salam kuasa ketiga ya. Jadi saya tidak ingin mengambil masa yang begitu lama untuk live hari ini ya. Jadi cuma saya nak jelaskan seperkara dua yang berkaitan dengan perkembangan terkini ya. Saya mulakan dengan penafian Tan Sri Muhyiddin Yassin berhubung kenyataan Shafiq Apdal. Ya, kalau saudara-saudari ingat, Shafiq Apdal telah mendakwa bahawa Muhyiddin ada bertemu dengan dia dan mendakwa ada majoriti 119. Ya. Jadi sekian lama selepas pendedahan tu Muhyiddin senyap. Pertama sekali yang membuat penafian adalah Anthony Locke. Jadi Anthony Locke membuat penafian, dan di dalam satu live yang lepas, di penghujung live tu saya ada memberi satu senario mengapa saya rasakan mustahil bagi kita tahu siapa yang bercakap benar, Muhyiddin atau Anthony Locke ya. Jadi anda boleh rujuk, tetapi senario yang saya berikan adalah seperti berikut ya. Ini senario sahaja. Kemudian saya akan jelaskan mengapa senario ini begitu penting ya. Andai kata saya Anthony Locke, okey, jadi Muhyiddin datang jumpa saya, dia kata, Anthony, saya Anwar dah setuju macam mana di AP ya, jadi saya nak jadi balik PM, saya akan jadikan Anwar TPM. Anthony, senario ya saudara-saudari. Jadi saya berkata kepada Muhyiddin, boleh, tapi syaratnya perlu dirahsiakan sehingga Agong berjumpa ahli-ahli parlimen satu-satu. Baru pada masa itu kita akan dedahkan bahawa PH sokong pencalonan Muhyiddin. Jadi andai kata Agong belum berjumpa, benda tu perlu dirahsiakan. Jadi tetapi saya sebagai Anthony tidak tahu Muhyiddin lepas tu pergi jumpa Tun, pergi jumpa Syafi'i untuk cuba dapatkan sokongan, saya tidak tahu. Tetapi selepas Syafi'i mendedahkan bahawa Muhyiddin bertemu dengan dia, kononnya ada 119. Jadi kalau saya Anthony Locke, saya dengar ini sudah memungkiri janji, sebab benda ni sepatutnya dirahsiakan sehingga Agong berjumpa MP satu-satu. Jadi memandangkan janji sudah dimungkiri, saya membuat penafian. Jadi ini senario sahaja, ini satu kemungkinan sahaja. Tetapi disebabkan senario ini wujud, disebabkan kemungkinan ini wujud, maka atas dasar itulah saya tidak mungkin tahu siapa bercakap benar, Muhyiddin ke atau Anthony Locke. Syafi'i, saya ada kecenderungan untuk mempercayainya, kerana mustahil lah bagi saya, diri saya secara peribadi, Syafi'i akan keluar dengan satu kenyataan tiba-tiba mendakwa Muhyiddin jumpa dia ada sokongan 119. Dan kita pun sudah pernah lihat kemaruk kuasa Muhyiddin ya. Dia sebenarnya tidak membuktikan majoriti dia ketika ingin menjadi Perdana Menteri dulu. Kemudian setelah diketahui dia sama ada sudah hilang majoriti atau akan hilang majoriti, dia menggunakan darurat kesihatan sebagai perisai dan sebagainya. So semua itu berlaku. Okey. Jadi apapun, Muhyiddin sudah keluar pengenafian. Dan di dalam satu live baru-baru ni saya pun memberitahu dia, kalau dulu ada kemungkinan Anwar atau Pakatan Harapan dan Muhyiddin bekerjasama, di mana Anwar jadi TPM, Muhyiddin jadi PM. Kini dalam beberapa minggu ni keadaan dalam Pakatan Harapan khususnya PKR sudah berubah. Saya dipahamkan selepas benda ni dibongkar oleh Syafi'i, maka sudah berlaku satu tindakan untuk tidak mempersetujui sebarang kerjasama dengan Muhyiddin. Mungkin sebab benda ni sudah terbongkar, jadi mereka tidak ingin dilihat sebagai cuba ya berdamping dengan pihak yang dikenali sebagai pengkhianat, iaitu Muhyiddin ya. Jadi saya dapat tahu bahawa kebelakangan ini Anwar untuk dapatkan sokongan secara keseluruhan dalam PKR untuk sokong
untuk mana-mana lah kerjasama lah, tak kira lah Muhyiddin ke, kluster mahkamah ke, Ahmad Sukar, ya. Mungkin ini ada kaitan dengan kemenangan Rafizi Ramli bagi jawatan timbalan Presiden PKR. Jadi apa pun, kalau dulu ada kemungkinan Anwar kerjasama dengan Muhyiddin ke, Anwar kerjasama dengan kluster mahkamah, lah ni tak ada. Dan lebih-lebih lagi bila Syafiq dah bongkar dan bila DAP sudah buat penafian atau Anthony Locke sudah buat penafian, maka semestinya sukar untuk mendapatkan sokongan DAP. Jadi di situ Anwar atau PH ada satu sahaja kemungkinan atau bagi kekal, ya, dalam, ya, tanpa untuk elak pilihan raya, iaitu bekerjasama dengan Ismail Sabri. Sama ada buat MOU baru atau kekalkan MOU ni, kerana MOU hanya akan tamat bila Parlimen dibubarkan dan ini termaktub dalam MOU, ataupun membuat perjanjian baru untuk memperkukuhkan kerajaan pimpinan Ismail Sabri, iaitu kali ini dengan menzahirkan sokongan MP-MP PH terhadap Ismail Sabri sekaligus menyebabkan majoriti Ismail Sabri menjadi lebih besar. Dan andai kata perjanjian sebegini dimasuki, maka Muhyiddin tidak mungkin akan tarik sokongan terhadap Ismail Sabri, Bersatu tidak mungkin akan tarik sokongan, sebab jika tarik sokongan ada bahaya tercetusnya PRU, dan jika tercetus PRU, Muhyiddin dan Bersatu memang akan kena belasah. Tambahan pula, Muhyiddin tahu dia tak akan jadi Perdana Menteri, jadi tidak ada sebab dia tarik sokongan, kerana jika dia tarik sokongan, ianya akan membantu kluster mahkamah. Jadi itu adalah satu kemungkinan, dan barangkali Ismail Sabri akan berbuat demikian jika ditekan lebih teruk oleh kluster mahkamah, sebab kluster mahkamah tersepit. Sekarang mereka menekan Ismail Sabri untuk bubar Parlimen, tekan seberapa banyak yang boleh mereka tengah tekan. Tetapi kluster mahkamah takut untuk tarik sokongan terhadap Ismail Sabri, kerana tahu Ismail Sabri boleh sahaja tiba-tiba memasuki perjanjian baru dengan Pakatan Harapan atau meminda MOU yang sedia ada, supaya kali ini sokongan ahli-ahli Parlimen Pakatan Harapan dizahirkan kepadanya, ya. Jadi itulah senario yang berlaku sekarang. Dan dalam pada kecelaruan ini berlaku, Anwar sudah tahu tidak ada cara bagi dia jadi Perdana Menteri, kerana jika nak kerjasama dengan kluster mahkamah, tak boleh dia sekarang tiba-tiba tak boleh dapatkan sokongan padu PH bagi bekerjasama dengan kluster mahkamah. Dan kita pun sudah tahu kluster mahkamah mustahil nak dapat 22 MP menandatangani akuan bersumpah sokong Anwar. Jadi sekarang ni keterdesakan Anwar bertambah apabila Tun Mahathir membongkarkan bahawa Anwar lah sebab Tun tidak menjadi Perdana Menteri, ya. Ini hakikat, ini fakta, dan jika anda tidak setuju, anda boleh rujuk kepada live saya semalam, live khas yang telah saya buat bersama Peguam Muhammad Hanif Katri Abdullah, di mana ada satu pendedahan besar yang dibuat oleh Tuan Hanif di bahagian awal live, daripada mulanya live, ya, dalam 25 minit pertama live, satu pendedahan besar berhubung apa sebenarnya berlaku ketika Tun letak jawatan, dan Hanif membongkarkannya dari sudut perlembagaan dan saya ada sentuh dari sudut moral. Jadi anda boleh rujuk live tersebut, scroll ke bawah. Jika anda tidak dapat cari di dalam Facebook, anda boleh pergi juga ke YouTube Regi J. Siri Taudin. Bahagian pendedahan Hanif Katri telah saya letak di sana. Dan saya pun telah membuat satu kenyataan bertulis, anda boleh rujuk, ya. Saya akan letak link di bahagian tajuk selepas live ini, jadi pastikan anda rujuk, ya, di mana saya telah menjelaskan bagaimana Anwar telah mengacau pentadbiran Tun Mahathir daripada mulanya, hanya 2-3 bulan selepas mulanya pentadbiran Pakatan Harapan, ya. Anwar gelar diri dia sebahagian daripada blok kerajaan, ya. Blok kerajaan maknanya semua MP-MP PH, semua pemimpin-pemimpin PH dalam pentadbiran Pakatan Harapan. Tetapi Anwar secara terbuka sentiasa mewar-warkan isu peralihan kuasa, dan otai-otai dia mewar-warkan hampir setiap hari
isu peralihan kuasa dengan pembohongan kononnya ada perjanjian 2 tahun. Jadi Anwar kata ada perjanjian bertulis. Jadi bila kita minta Anwar bongkarkan perjanjian bertulis tu, dia tidak mampu. Akhirnya kami telah membongkarkan perjanjian tersebut, dan jika anda kaji perjanjian tersebut, tidak ada tarikh ditetapkan. Saya juga faham saya tidak menghadiri mana-mana mesyuarat Pakatan Harapan. Jadi saya tidak mungkin tahu jika ada perjanjian lisan. Tetapi apa yang boleh saya rujuk adalah kenyataan-kenyataan yang dibuat oleh Anwar di umum. Dan Anwar pernah mengaku bahawa tidak ada perjanjian 2 tahun. Malah di dalam satu retreat di Port Dickson, Anwar menzahirkan sokongan padu dia terhadap Tun Dr. Mahathir Mohamad dan berkata bahawa Tun harus diberi kepercayaan sepenuhnya untuk menentukan bila masa sesuai untuk dia berundur, kerana ada banyak isu negara yang perlu ditangani. Ya. Jadi ini adalah kenyataan umum. Saya juga telah mendedahkan dulu dan mendedahkan kembali dalam artikel baru-baru ni bagaimana Anwar cuba ganggu gugat kestabilan kerajaan pimpinan Tun dengan sentiasa mengadakan sidang-sidang media untuk mewar-warkan sokongan majoriti terhadap dia. Anwar juga melancarkan pelbagai gerakan dalaman untuk cuba mengumpul akuan bersumpah daripada ahli-ahli Parlimen Pakatan Harapan dan juga UMNO dengan kerjasama kleptokrat. Ya. Jadi memang dia sentiasa mengganggu gugat pentadbiran Tun Mahathir. Pelabur pun menjadi takut. Ya, adakah politik stabil, tidak stabil? Ya. Kemudian ahli-ahli parlimen bersatu takut. Bila ahli-ahli parlimen bersatu takut bahawa mungkin Anwar akan dapat majoriti dan boleh ganggu gugat pentadbiran Tun, walaupun sebenarnya benda tu Anwar tidak berjaya lakukan, Muhyiddin mengambil kesempatan dan mempengaruhi ahli-ahli parlimen bersatu atas ketakutan mereka dan berkata mereka perlu keluar daripada Pakatan Harapan untuk mencantas misi Anwar menjadi Perdana Menteri. Okey. Dan atas kesempatan yang diambil oleh Muhyiddin itu, ahli-ahli parlimen bersatu termakan dengan penipuan Muhyiddin, dan itulah menyebabkan tercetusnya langkah Sheraton di mana Muhyiddin berdamping bersekongkol dengan kluster mahkamah dan juga kem Azmin Ali untuk menumbangkan kerajaan pimpinan Pakatan Harapan. Ya. Jadi selanjutnya dari sudut perlembagaan, Tuan Hanif sudah jelaskan semalam, iaitu andai kata ada perjanjian bertulis sekalipun yang ada tarikh ke tak ada tarikh ke, perjanjian itu akan luput automatik kerana apabila bersatu menarik sokongan, automatik Tun sudah hilang majoriti dalam kerajaan dan berdasarkan peruntukan perlembagaan Tun wajib meletakkan jawatan sebagai Perdana Menteri disusuli dengan peletakan serentak jawatan-jawatan menteri dan timbalan menteri dan sebagainya di dalam kerajaan. Ya, jadi itu adalah tuntutan perlembagaan yang mengatasi mana-mana perjanjian yang mungkin ada atau tidak ada. Maknanya bila kita cerita kenyataan Husam, bila kita cerita kenyataan Saifuddin, itu adalah tidak berfakta. Okey, dari sudut perlembagaan. Jadi dengar penjelasan terperinci oleh Tuan Hanif semalam berhubung aspek perundangan dalam peletakan jawatan Tun. Apapun, semua ini menunjukkan Anwar terdesak kerana Anwar tahu sudah timbul kesedaran di kalangan pemimpin-pemimpin pembangkang yang luar dari Pakatan Harapan bahawa Anwar tidak relevan. Keputusan pilihan raya juga telah menunjukkannya, iaitu 4 pilihan raya negeri, 2 dari Malaysia Timur, 2 dari Malaysia Barat, bahawa bukan hanya Anwar tidak relevan, PKR tidak relevan. Lebih-lebih lagi bila kita lihat pemilihan PKR, lebih 85% ahli PKR tidak keluar mengundi. Jadi pemilihan PKR pun secara dasarnya sudah gagal dari sudut moral untuk menentukan kepimpinan. Maknanya lebih daripada 2/3 ahli PKR sebenarnya tidak memilih Rafizi untuk jadi timbalan ataupun mana-mana keputusan pemilihan, ya, kerana mereka sudah fed up. Okey. Jadi
Kalau kita lihat Johor juga, hampir 50% tak keluar mengundi. Jadi semua yang tidak keluar mengundi, sama ada di tahap pemilihan PKR ataupun di tahap pilihan raya Johor ni, adalah saham parti-parti alternatif. Dan cemasnya Anwar, terdesaknya Anwar adalah kerana sekarang dia nak masuk perjanjian dengan Kluster Melaka, tak boleh. Dia nak masuk perjanjian dengan Muhyiddin, tak boleh. Hanya yang dia boleh buat ialah memperkukuhkan kerajaan Ismail Sabri. Kemudian dia nak dirikan kemah besar dan nak harapkan Tun atau parti-parti alternatif lain untuk kerjasama dengan dia, tak boleh. Dia sudah tersepit. Andai kata parlimen terbubar, dia tahu impian dia untuk jadi Perdana Menteri akan terkubur selama-lamanya. Jadi atas dasar itulah mereka terganggu gugat dengan kenyataan Tun no Anwar, no Muhyiddin. Dengan cepat-cepat semua dikerah untuk keluar kenyataan. Husam keluar kenyataan, Saifuddin keluar kenyataan, otai-otai lain ada yang keluar kenyataan. Semuanya putar belik fakta. Semuanya tidak menyatakan dengan jelas apa yang dinyatakan, apa yang harus dinyatakan, seperti mana yang telah dilakukan oleh Tuan Hanif semalam. Dan saya pun telah menjelaskan bagaimana Anwar mengganggu gugat kerajaan. Semalam Datuk Seri Khairuddin Abu Hassan juga telah menjelaskan betapa terkhilafnya kenyataan Husam. Jadi kita sudah menjelaskan sejelas-jelas mungkin apa yang berlaku, tetapi kerana terdesak, mereka cuba menimbulkan persepsi bahawa Tun telah memungkiri janji terhadap Anwar. Jadi mesej saya kepada Anwar, andai kata itulah mesej yang anda ingin sampaikan kepada penyokong anda, sampaikanlah. Kita dah jelaskan fakta dan kita akan berhenti di sini. Sebab penyokong anda pun tak ramai. Majoriti pun tak mahu awak. Masa di PRN Sabah, di PRN Johor, di PRN Melaka, di PRN Sarawak, isu peralihan kuasa ni pun tak timbul. Tapi anda tetap ditolak. Jadi anda ditolak, tak ada kaitan langsung dengan apa yang berlaku di Langkah Sheraton. Tak ada kaitan langsung dengan Tun. Anda memang ditolak. Anda ditolak sebab anda flip-flop. Anda sentiasa berubah prinsip, berubah pendirian, sanggup bersekongkol ya, dengan kluster mahkamah. Sanggup memberi sokongan terhadap kerajaan yang ditubuhkan menerusi pintu belakang atas esan sokongan kluster mahkamah, biarpun akar umbi PH menentang perkara tu, biarpun pemimpin-pemimpin PH menentang perkara tu. Anda kerap menipu berhubung dengan isu sokongan majoriti. Jadi rakyat dah tahu jika anda memimpin akan berlaku masalah. Anda juga perlu sedar bahawa gabungan yang anda terajui, iaitu Pakatan Harapan, ya, menjadi mangsa anda secara tidak langsung kerana parti yang anda pimpin terlibat dengan pengkhianatan. Walaupun bukan parti anda yang mengkhianati, tetapi segolongan pemimpin di dalam parti anda telah mengkhianati mandat rakyat dengan bersekongkol dengan Muhyiddin dan kluster mahkamah. Maknanya anda gagal dalam kepimpinan parti dan anda kini menerajui Pakatan Harapan. Jadi keyakinan rakyat terhadap Pakatan Harapan sudah terkubur. Sebab itulah sekarang kita lihat di Johor memang ada saham besar, hampir 50% pengundi berdaftar bagi parti-parti alternatif. Kita lihat apabila lebih 85% ahli parti anda sendiri tidak ingin keluar mengundi, itu menunjukkan satu potensi saham bagi parti alternatif. Cuma rakyat tidak ingin keluar dan membuang undi bagi parti alternatif kerana mereka masih belum yakin dengan formula yang akan diketengahkan oleh parti alternatif. Rakyat ingin lihat satu formula bahawasanya menerusi formula ini, kami yakin jika kami keluar dan memberi mandat kepada blok alternatif, ya, tidak akan berlaku pengkhianatan dan kerajaan akan stabil. Percayalah, ramai akan keluar mengundi. Kalau tak ramai keluar mengundi pun PH kena belasah teruk. Bayangkan kalau ramai keluar mengundi, saya rasa PKR akan terkubur terus. DAP silap-silap akan tinggal DA saja. P dah terkubur. Ya. So itulah penjelasan saya hari ini. Dan jika anda ada soalan, saya akan luangkan masa 5 minit sahaja sebab hari ini saya tidak ingin lambat, ya.
Amro Ismail, salam Tuan RJ, harap YDP Agong bersetuju bubar parlimen selepas kluster mahkamah settle dan umban mereka ke dalam. Okey, terima kasih Amro, saya setuju, tetapi saya lebih setuju jika Yang di-Pertuan Agong mengambil iktibar untuk mendengar keluhan rakyat dan memahami bahawa negara kita tengah mudarat dan tanpa melengahkan masa mengisytiharkan darurat politik dan menubuhkan majlis yang sesuai untuk mentadbir urus negara, contohnya The Rakyats Council. Dan jangan fikir saya sentiasa mewar-warkan The Rakyats Council kerana saya hendak nama. Sebenarnya saya tak kisah nama apa yang digunakan, saya tak kisah jika orang lain dapat nama, saya tak kisah jika idea ni diambil dan diubah suai ke apa, asalkan ada satu majlis yang menerajui negara dengan kepimpinan yang mantap, bukannya daripada gerombolan yang gagal untuk menyelamatkan negara yang tengah mudarat. Itu sahaja kita minta daripada Yang di-Pertuan Agong. Dan satu pemberitahuan, berkemungkinan besar esok akan berlaku satu sesi khas, sekali lagi berkemungkinan besar pada pukul 9 malam bersama juga Tuan Hanif dan mungkin ada tetamu lain, kerana ada sesuatu pembongkaran penting akan dilakukan. Jadi apa pun, saya akan membuat pemberitahuan yang sesuai andai kata ianya confirm akan berlaku malam esok pukul 9. Ya. Okey, hari ini saya terpaksa hentikan live ini. Jadi mesej saya kepada Anwar, teruskan usaha ataupun otai-otai Anwar lebih tepatlah, teruskan usaha memutar balik fakta. Ada kita kisah, ya, kita cuma melaksanakan tanggungjawab memperbetulkan fakta. Selepas ini biarlah Anwar meroyan atau otai-otai dia meroyan. Dan seperkara lagi, ada orang tanya saya, jadi Tuan Regi, adakah Tuan Regi percaya Muhyiddin bila nafikan bahawa dia ada jumpa Syafiq, ada beritahu Syafiq dia ada majoriti 119? Okey, saya ulang, I want to be fair to Muhyiddin also. Saya dah katakan dengan jelas dari awal, saya tidak mungkin tahu, tidak ada siapa mungkin tahu siapa yang menipu Anthony Loke atau Muhyiddin. Itu pada ketika Anthony Loke membuat penafian. Sekarang memandangkan Muhyiddin sudah membuat penafian, jadi kita tidak mungkin tahu siapa menipu, siapa bercakap benar. Okey, kita cuma boleh buat analisa, kita cuma boleh huraikan kemungkinan yang ada. Kita tidak mungkin tahu siapa menipu. Tapi memandangkan ada senario-senario kemungkinan, ini boleh terjadi, itu boleh terjadi, yang tidak boleh dinafikan. Atas kemungkinan itu kita perlu sedar bahawa kita tidak boleh tahu kerana kita tidak berada di situ. So to be fair to Muhyiddin, Anthony Loke lah, okay, dengar je lah, sebab at the end of the day ini adalah pergelutan dalaman mereka. What for saya nak datang sini berpura-pura sebagai expert dan menyatakan dengan betul Muhyiddin cakap benar atau Muhyiddin bertipu. Saya cuma boleh nyatakan keyakinan peribadi saya. Itu sahaja. Keyakinan peribadi saya ialah Syafiq Apdal bercakap benar. Tetapi secara mutlak, secara muktamad, saya tidak boleh membuat apa-apa kenyataan. Anda juga tidak boleh membuat apa-apa keputusan muktamad, melainkan anda berada di situ. Okey, sehingga kita berjumpa di lain masa, ya. Jangan lupa, ya, di ruang tajuk akan ada link kepada saluran Telegram saya. Anda pastikan anda sertai. Saya buat banyak pemberitahuan di situ dan juga artikel berkaitan. Sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum. Salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.